Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2022 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan 2022 dari negeri Perlis. Kita lihat soalan kita yang pertama. Dalam satu soal selidik terdapat 110 orang pelajar sebuah kolej. Didapati 48 pelajar memiliki lesen menunggang motosikal dan 23 memiliki lesen memandu kereta. Soal selidik ini juga mendapati terdapat 8 orang pelajar memiliki kedua-dua jenis lesen. Soalan A, kira bilangan pelajar kolej itu yang tidak memiliki sebarang lesen memandu kenderaan. Pada di sini kita ada 110 orang, kemudian 48 ada lesen motor, 23 ada lesen kereta dan 8 orang ada kedua-dua lesen. Dan kalau kita lihat di sini, 48 itu dan 23 kereta. Kemudian di antara mereka ini ada 8 orang yang ada kedua-dua lesen. Ini bermaksud untuk mendapatkan pelajar yang ada lesen motor sahaja, kita akan ambil 48 ini kita tolak dengan 8. Jadi kita ada 40 orang yang ada lesen motor sahaja. Kemudian untuk lesen kereta pula, kita akan ambil 23, kita tolak juga dengan 8. Jadi kita akan dapat 15. Jadi di sini yang ada lesen motor 40 orang dan yang ada lesen kereta 15 orang dan yang ada kedua-dua lesen adalah 8 orang. Jadi di sini kita nak pelajar yang tidak memiliki kedua-dua jenis lesen. Jadi kita ambil keseluruhan pelajar di sini iaitu 110 orang. Kemudian kita akan tolakkan dengan yang memiliki lesen motor sahaja 40 orang dan tolak dengan yang memiliki lesen kereta sahaja 15 orang dan ditolak lagi yang memiliki kedua-dua lesen iaitu 8 orang. Jadi 110 tolak 40 tolak 15 dan tolak 8, kita akan dapat 47. Jadi jawapan kita di sini adalah 47. Selanjutnya kita lihat soalan B. Dengan menggunakan M bagi mewakili set pelajar yang memiliki motosikal dan K mewakili set pelajar yang memiliki lesen kereta. Lengkapkan gambar rajah-V di ruang jawapan bagi mewakili hubungan kedua-dua set. Anda juga perlu menulis bilangan unsur bagi setiap ruang dalam gambar rajah-V tersebut. Baiklah, untuk gambar rajah-V ini set semesternya adalah 110 orang pelajar. Kemudian kita ada dua set iaitu set motor dan juga set kereta dan kedua-dua set ini didapati ada pertindanan iaitu terdapat pelajar yang memiliki lesen motor dan lesen kereta. Jadi kita akan buat dua bentuk yang saling bertindan. Kita boleh melukis apa-apa bentuk pun yang kita suka. Jadi di sini kita akan buat bentuk bulat dan satu lagi bentuk bulat ke mana kedua-dua bentuk ini saling bertindan. Kita labelkan M sebagai yang memiliki lesen motor dan K yang memiliki lesen kereta. Kemudian yang mempunyai kedua-dua lesen adalah 8, kita tulis 8 di tengah-tengah. Jadi yang memiliki lesen motor sahaja ada 40 orang di sini dan lesen kereta ada 15 orang. Kemudian kita juga ada pelajar yang tidak memiliki kedua-dua lesen iaitu 47 orang di sini. Jadi ini jawapan kita untuk soalan B. Selanjutnya dari segi pemberian markah, kita lihat soalan A, kita dapat 47, kita akan dapat 1 markah di sini. Kalau untuk soalan 1B, kita melukis set M dan set K yang saling bertindan, kemudian kita masukkan nilai-nilai bilangan unsur bagi setiap set, kita akan dapat 2 lagi markah. Jadi markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Baiklah, selanjutnya kita lihat soalan yang kedua, soalan nombor 2. Hasil tambah masa larian bagi 5 orang peserta acara larian 800 meter ialah 20 minit dan hasil tambah kos 2 bagi masa-masa tersebut ialah 81.5 minit. Itu akan variance bagi masa larian tersebut. Dan di sini kita akan dapatkan variance. Untuk mendapatkan variance, kita perlu menggunakan rumus yang telah pun diberi iaitu pada bahagian statistik dan kebarangkalian, rumus nombor 3. Di mana rumus variance iaitu sigma kuasa 2 sama dengan sigma X kuasa 2 per N tolak X bar kuasa 2. Di mana dalam rumus ini kita dapati kita ada N. N di sini merupakan bilangan peserta iaitu ada 5. Jadi N adalah bersamaan dengan 5. Baiklah, seterusnya adalah sigma X kuasa 2.
Sigma X kuasa 2 ini telah pun diberi, kita lihat di sini, hasil tambah kuasa 2 bagi masa-masa tersebut ialah 81.5. Jadi, sigma X kuasa 2 sama dengan 81.5. Kemudian di sini, X bar. X bar ini adalah purata. Untuk mendapatkan purata, kita akan ambil 20 minit ini dibahagikan dengan jumlah peserta 5. Jadi, X bar adalah bersamaan dengan 20/5. Kemudian kita akan gantikan nilai-nilai ini di dalam rumus yang kita ada ini. Iaitu sigma kuasa 2 ataupun variance sama dengan sigma X kuasa 2 iaitu 81.5 per dengan N kita adalah 5. Kemudian tolak dengan X bar kuasa 2. X bar adalah min, iaitu min kita di sini adalah 20/5. Kemudian kita kena kuasakan 2 di sini. Sampai tahap ini kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapan kita adalah 0.3 ataupun kita boleh tulis dalam bentuk pecahan 3/10. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Kita memasukkan nilai-nilai yang betul di dalam rumus, kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan kita yang ketiga, iaitu soalan nombor 3. Pelajar 1 menunjukkan garis lurus KL, titik E dan titik F. O ialah asalan. Diberi persamaan garis lurus KL ialah Y sama dengan negatif 2X tolak 3. Soalan A, cari pintasan X bagi garis lurus KL. Kita lihat di sini kita ada garis KL, kemudian diberi persamaannya iaitu Y sama dengan negatif 2X tolak 3. Kita kena dapatkan pintasan X bagi garis lurus KL. Baiklah, untuk mendapatkan pintasan X bagi suatu garis lurus, kita kena samakan Y samakan dengan sifar. Jadi kita dah pun diberi persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan negatif 2X tolak 3. Jadi kita gantikan Y sama dengan sifar, iaitu sifar sama dengan negatif 2X tolak 3. Kemudian kita akan terus dapatkan nilai X. Di sini kita akan menggunakan kalkulator, kita akan masukkan sifar, alfa kalkulat itu sama dengan negatif 2X tolak 3. Kemudian kita tekan shift, kita tekan kalkulat dan kita tekan sama dengan. Dan kita akan dapat X sama dengan negatif 1/5. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk pecahan negatif 3/2. Seterusnya terlihat soalan B. Cari persamaan garis lurus yang menghubungkan titik E dan titik F. Kita lihat di sini kita ada titik E dan juga titik F dan mana kedua-dua titik ini kita telah pun diberi koordinatnya masing-masing. Jadi kalau kita garis, kita akan dapat satu garis lurus. Jadi kita kena dapatkan persamaan garis lurus di mana persamaan suatu garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita kena dapatkan nilai M iaitu kecerunan di mana kita boleh menggunakan rumus pada bahagian perkaitan dan algebra rumus nombor 4 iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Di mana C pula adalah pintasan paksi Y. Baiklah, pertama sekali kita akan dapatkan nilai M menggunakan rumus. Jadi kita akan ambil Y2 tolak Y1. Jadi di manakah Y2, di manakah Y1? Jadi untuk memudahkan kita ingat, yang mana Y2 itu adalah mesti titiknya lebih tinggi daripada Y1. Kita ibaratkan seperti tingkat 2 lebih tinggi daripada tingkat 1. Jadi untuk titik F ini adalah X2, Y2. Jadi untuk E ini adalah X1, Y1. Jadi kita akan ambil Y2 tolak Y1, 3 tolak dengan negatif 1 per dengan 3 tolak dengan negatif 7. Ini kita akan tulis pada ruangan jawapan iaitu M sama dengan Y2-nya tadi adalah 3 tolak dengan negatif 1. Kemudian kita per dengan X2 tolak X1 iaitu 3 tolak negatif 7. Jadi kita akan dapat nilai M di sini adalah 4/10. Kita permudahkan, kita akan dapat 2/5. Baiklah, seterusnya kita perlu dapatkan pula nilai C iaitu pintasan paksi Y. Untuk mendapatkan nilai pintasan paksi Y, kita akan gunakan persamaan garis lurus yang umum iaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi di sini kita dah dapat nilai M, kita perlu gantikan nilai Y dan juga nilai X. Untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y ini, kita hanya ambil sama ada titik E ataupun titik F, di mana kedua-dua titik ini kita ada nilai X dan juga nilai Y.
Mana-mana titik pun kita boleh ambil dan jawapan kita akan dapat sama saja. Jadi di sini cikgu akan ambil titik F di sini, iaitu X sama dengan 3, Y sama dengan 3. Kita akan gantikan di dalam persamaan ini, iaitu 3 sama dengan M. M kita dapat tadi 2/5. Darab dengan X. X juga adalah 3. Kemudian kita tambah dengan C. Kemudian kita akan dapat nilai C. Kita akan tekan kalkulator. Kita tekan 3. Tekan alpha calculate untuk dapatkan sama dengan. Kemudian 2/5. Kemudian kita buat kurungan 3. Kemudian tambah C, iaitu tambah X di sini. Kemudian dia tekan shift, dia tekan calculate, dia tekan sama dengan. Dan kita akan dapat C di sini adalah 1/8. Ataupun kalau dalam bentuk pecahan, kita akan dapat 9/5. Seterusnya, jawapan akhir kita akan tulis balik persamaan garis lurus kita dengan menggantikan nilai M dan juga nilai C yang kita dapat tadi. Jadi jawapan akhir kita adalah Y sama dengan M, iaitu 2/5X tambah dengan C 1/8. Ini jawapan akhir kita. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Soalan A, kita menyamakan persamaan ini dengan sifar, iaitu kita gantikan Y sama dengan sifar di sini, kita dapat 1 markah. Kemudian jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B, kita dapatkan nilai M, iaitu nilai kecerunan, kita dapat 1 markah. Kemudian untuk nilai C terdapat 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Jadi markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat pula soalan nombor 4. Raja 2 menunjukkan trek larian 400 meter yang digunakan oleh sekumpulan atlet. ABCD adalah padang bola berbentuk segi 4 tepat. BCD dan AFE adalah 2 semi bulatan dengan diameter BD dan AE masing-masing. Hitung luas dalam meter persegi padang bola sepak itu. Baiklah, kita akan dapatkan luas padang bola sepak yang berbentuk segi 4 tepat ini, di mana panjang AB adalah 100 meter, jadi kita perlu dapatkan lebar padang bola sepak ini, iaitu AE dan juga BD. Kalau kita lihat di sini, kita ada 2 semi bulatan dan satu pusingan trek ini adalah 400 meter, bermaksud panjang AFE ini adalah 100 meter dan BCD juga adalah 100 meter. Jadi di sini kita perlu gunakan rumus lilitan bulatan, iaitu rumus pada bahagian suku, bahagian sukatan dan geometri, rumus nombor 3. Iaitu panjang lilitan adalah pi d ataupun 2 pi j. Dan kita akan samakan dengan 200 meter di sini. Kerana kalau kita ambil 2 semi bulatan, kita gabung, kita membentuk satu bulatan dan panjang lilitannya adalah 200 meter. Jadi di sini kita akan gunakan rumus pi d sebab kita akan terus dapat lebar bagi padang bola sepak ini, iaitu 22/7 darabkan dengan d sama dengan 200 meter. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Kita akan tekan 22/7. Kemudian d ini kita gantikan dengan x. Kemudian kita tekan alpha, calculate untuk dapatkan sama dengan, kita tekan 200. Dan kita tekan shift, calculate, kita tekan sama dengan. Dan di sini kita akan dapat diameternya adalah 63.64. Kita bundarkan kepada 2 titik perpuluhan. Kemudian untuk dapatkan luas padang bola, kita ambil panjang darab lebar, kita ambil 100 darab dengan 63.64. Dan kita akan dapat 6,364 meter persegi. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita dapatkan panjang AE, iaitu lebar padang itu, kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan kita akan dapat di sini adalah sebanyak 3 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan nombor 5. Izzati membeli X biji kek cawan berperisa coklat dan Y biji kek cawan berperisa stroberi. Jumlah kek cawan yang dibeli adalah 25 biji. Kek cawan berperisa coklat yang dibeli adalah kurang 5 biji daripada kek cawan berperisa stroberi. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung bilangan kek cawan berperisa coklat dan kek cawan berperisa stroberi yang dibeli. Bila di sini kalau kita lihat, kita perlu dapatkan persamaan linear serentak. Sini kita ada 2 pembeli ubah, iaitu X dan juga Y yang mewakili kek cawan berperisa coklat dan berperisa stroberi. Kita lihat situasi yang pertama,
jumlah kek cawan adalah 25 biji. Jadi bermaksud X tambah Y sama dengan 25. Kemudian untuk persamaan yang seterusnya terlihat di sini, situasi yang kedua, kek cawan berpesan coklat yang dibeli kurang 5 biji, iaitu coklat kurang 5 biji daripada berpesan strawberry. Jadi kita ambil Y tolak 5. Bermaksud kita akan dapat X sama dengan Y tolak 5. Jadi kita ada dua persamaan linear di sini. Seterusnya kita akan tukarkan kepada bentuk matriks. Jadi sebelum itu, kita kena pastikan bahawa susunan pemboleh ubah kita adalah sama. Kita lihat di sini, di sebelah kiri kita ada X dan Y. Jadi di sebelah kiri untuk persamaan kedua kita hanya ada X sahaja. Jadi kita perlu bawa Y kanan ini ke sebelah kiri. Jadi kita akan tolak Y di sebelah kanan, hilang Y di sebelah kanan dan tolak Y juga di sebelah kiri. Jadi kita akan dapat X tolak Y sama dengan negatif 5. Jadi kita akan gunakan persamaan kedua kita yang ini. Kemudian kita akan tulis dalam bentuk matriks. Kita akan tulis 1, 1, 1, negatif 1. Ini merupakan perkali kepada X dan juga Y. Kemudian darabkan dengan XY. Samakan dengan jawapan kita yang pertama 25, yang kedua negatif 5. Seterusnya untuk mendapatkan nilai X dan juga nilai Y, kita akan melakukan songsangan kepada matriks ini. Untuk mendapatkan songsangan, kita perlu menggunakan rumus songsangan iaitu yang berada di dalam bahagian perkaitan dan algebra rumus nombor 5. Iaitu 1 per AD tolak BC, di mana D dengan A bertukar tempat, B dengan C akan terletakkan tanda negatif kepada dia. Jadi di sini kalau kita lihat, ini adalah A, B, C, D. Jadi 1 per dengan A darab D iaitu 1 darab dengan negatif 1 tolak dengan B 1 darab dengan C 1. Kemudian A dengan D bertukar tempat, negatif 1 berada di atas, 1 berada di bawah. Kemudian B akan bertukar tanda daripada positif jadi negatif 1. C juga akan bertukar tanda daripada positif jadi negatif 1 di sini. Kemudian kita tulis 25 dan negatif 5 di sini. Seterusnya sampai ke tahap ini, kita akan terus menggunakan kalkulator untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y kita. Pertama sekali kita tekan menu, kemudian kita tekan A. Kemudian kita tekan 1 untuk simultaneous equation dan kita tekan unknown 2. Kemudian kita lihat di sini pada paparan kalkulator, kita ada dua baris. Baris pertama adalah persamaan pertama. Kita masukkan persamaan pertama kita di sini, perkali bagi X dan Y. Iaitu A1-nya adalah 1, tekan sama dengan. Kemudian seterusnya berkali Y, 1 juga, kita tekan sama dengan. Kemudian seterusnya jawapan 25, kita tekan sama dengan. Kemudian termasuk pada baris kedua iaitu persamaan kedua. Perkali X adalah 1, kita tekan 1 sama dengan. Kemudian perkali Y negatif 1, kita tekan negatif 1 sama dengan. Kemudian jawapan kita adalah negatif 5 di sini, tekan negatif 5, kita tekan sama dengan. Untuk dapatkan jawapan, kita tekan sekali lagi sama dengan. Kita dapat nilai X di sini adalah 10. Tekan sekali sama dengan untuk dapatkan nilai Y iaitu Y sama dengan 15. Ini jawapan kita untuk soalan ini. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Pertama sekali kita menulis persamaan linear. Di mana-mana persamaan linear yang betul, kita akan dapat 1 markah. Kemudian seterusnya kita tulis dalam bentuk matriks dengan betul, terdapat 1 markah. Kemudian kita melakukan matriks songsang di sini, terdapat 1 markah. Dan jawapan untuk X 1 markah dan jawapan Y 1 lagi markah. Markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, seterusnya terlihat pula soalan nombor 6. Kumar dan Nazrin bertanding dalam satu perlawanan akhir kejohanan badminton anjuran kelab badminton Perlis. Pemain yang berjaya memenangi mana-mana 2 set permainan adalah pemenang. Keberkatan Kumar untuk menang dalam mana-mana set ialah 3/7. Cari keberkatan bahawa A. Kumar menang selepas 2 set permainan. Baiklah, untuk permainan badminton, seorang pemenang ditentukan berdasarkan kemenangan 2 set. Jadi di sini soalan A, Kumar menang selepas 2 set permainan, bermaksud Kumar menang straight set. Iaitu set pertama dah menang dan set kedua juga adalah menang. Jadi kat sini, menang dan menang. Ini bermaksud
Kebarangkalian Kumar menang adalah 3/7, kemudian dia menang sekali lagi 3/7. Jadi kita akan buat operasi darab di sini, iaitu menang dan menang. Mana kata kunci dan ini membawa maksud darab. Jadi 3/7 darab 3/7 kita akan dapat 9/49. Seterusnya, soalan B. Nazrin menang selepas bermain 3 set permainan. Kali ini adalah Nazrin. Kalau Kumar, kebarangkalian menang adalah 3/7, maka kebarangkalian Nazrin menang adalah 4/7. Jadi untuk menang 3 set permainan, sama ada Nazrin akan menang dulu dan kalah dan menang. Atau Nazrin akan kalah dahulu dan menang dan menang. Jadi dia ada dua kemungkinan. Sama ada menang kalah menang atau kalah menang menang. Jadi di sini kita lihat menang adalah 4/7, kemudian kalah adalah 3/7. Dan kata kunci di sini adalah dan, jadi kita darab. Kemudian dia menang sekali lagi, kita darab pula dengan 4/7. Kemudian atau di sini adalah tambah. Jadi kita ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dan ataupun kemungkinan yang kedua. Jadi Nazrin akan kalah dulu, iaitu kebarangkalian kalah adalah 3/7, darab dengan menang 4/7 dan darab dengan menang 4/7 sekali lagi. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapannya adalah 96/343. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 2 markah. Dan untuk soalan B, kita akan dapat 3 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang nombor 7. Isi padu V sebuah bekas adalah berkadar langsung dengan kuasa 2 jejarinya J dan tingginya T. Isi padu sebuah bekas ialah 245 meter padu dengan jejari 3,5 meter dan tingginya 7 meter. Hitung isi padu bekas dalam meter padu yang mempunyai tinggi 8 meter dengan jejari yang sama. Baiklah, di sini kita akan menggunakan konsep ubahan. Di mana sebuah isi padu iaitu V, dia berkadar langsung. Kita gunakan simbol berkadar langsung, kuasa 2 jejarinya iaitu J kuasa 2 dan tingginya T. Jadi T di sini. Seterusnya kita akan melakukan pengiraan. Kita akan tukar bentuk ubahan ini kepada bentuk persamaan. Kita akan dapat V sama dengan K. K adalah pemalar. J kuasa 2 T. Kemudian kita gantikan nilai-nilai yang telah pun diberi dalam soalan, iaitu V adalah 245 terganti 245 sama dengan K. Kemudian jejari di sini diberi 3,5 kuasa 2. Kemudian T di sini diberi 7 meter. Kemudian kita akan dapatkan nilai K. Kita terus gunakan kalkulator. Kita masukkan 245 alpha calculate untuk sama dengan K, kita akan masukkan X, kemudian kurungan 3,5 tutup kurungan terkuasa 2, kemudian terkurungan sekali lagi 7 tutup kurungan. Kemudian kita tekan shift calculate dan kita tekan sama dengan, kita akan dapat nilai K bersamaan dengan 2,86. Ataupun kalau dalam bentuk pecahan, kita akan dapat 20/7. Jadi di sini kita akan tulis balik persamaan kita dengan menggantikan nilai K tadi. Jadi kita dapat V sama dengan 20/7 J kuasa 2 T. Kemudian soalan seterusnya, hitung isi padu bekas apabila tinggi tangki itu adalah 8 meter dengan jejari yang sama. Jadi kita akan tukarkan nilai T sama dengan 8. Jadi kita ambil V sama dengan 20/7. J masih sama, 3,5 kuasa 2 dan darab dengan 8. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapan kita adalah 280. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Markah pertama, apabila kita bergantikan nilai-nilai dalam persamaan, sini kita dapat 1 markah. Kemudian kita dapat nilai K kita 1 markah. Kemudian kita gantikan dalam persamaan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 8. A. Tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu.
Semua garis lurus memintas paksi Y. Dan jawapan kita adalah palsu. Kerana ada garis yang tidak memintas paksi Y, iaitu garis tegak. Kalau kita lihat di sini, kita ada paksi X dan paksi Y. Kalau garis tegak, dia akan memintas paksi Y. Jadi jawapan kita di sini adalah palsu. Seterusnya soalan 8B. Tulis kesimpulan bagi hujah berikut untuk membentuk hujah deduktif yang sah dan munasabah. Premis 1. Jika D tambah 3 lebih kecil sama dengan 2D tolak 9, maka D lebih besar sama dengan 12. Kemudian premis 2, D lebih kecil daripada 12. Dan kita lihat di sini untuk premis 1. Dan kalau kita lihat di sini, hujah ini merupakan hujah bentuk 3. Kita ada 3 bentuk dan ini adalah bentuk 3, iaitu jika P, maka Q. Kemudian untuk premis D, dia mengambil perkara Q dan kemudian dia terbalikkan simbol. Bermaksud dia telah melakukan penafian kepada Q itu. Jadi kesimpulan kita kena ambil P. Kemudian simbolnya kita akan terbalikkan juga. Jadi untuk jawapan kita untuk 8B, kita akan tulis D tambah 3. Jadi terbalik daripada lebih kecil sama dengan adalah lebih besar. 2D tolak 9. Seterusnya terlihat soalan C. Tulis kontrapositif bagi pernyataan berikut, kemudian tentukan nilai kebenarannya. Jika X adalah faktor bagi 10, maka 10 boleh dibagi tepat dengan X. Ini merupakan satu pernyataan jika P maka Q. Maknanya ini adalah perkara P dan ini adalah perkara Q. Kemudian kita akan tentukan kontrapositif. Kita ada akas, songsangan dan juga kontrapositif. Kontrapositif ni merupakan penafian daripada akas. Akas pula kita akan terbalikkan perkara P dengan Q. Kita ambil Q terlebih dahulu, kemudian kita nyatakan P. Jadi untuk jawapan ini kita akan tulis Q terlebih dahulu yang telah pun dinafikan. Jadi kita tulis jika 10, kalau di sini boleh, kita akan tulis tidak boleh. Jadi jika 10 tidak boleh dibahagi tepat dengan X, maka X kita nafikan, kita akan tulis X bukan faktor bagi 10. Jadi ini jawapan kita, iaitu jika 10 tidak boleh dibagi tepat dengan X, maka X bukan faktor bagi 10. Seterusnya kita akan nyatakan nilai kebenaran bagi kontrapositif ini. Dan nilai kebenaran di sini adalah benar. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, terdapat 1 markah. Soalan B, 1 markah. Dan untuk soalan C, kita nyatakan kontrapositif 1 markah. Kemudian kita nyatakan nilai kebenaran 1 lagi markah. Keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan yang ke-9. Pelajar 3 menunjukkan 5 kepingkat nombor yang disusun mengikut satu jujukan. A nyatakan nilai M dan juga nilai N. Untuk menyatakan nilai jujukan ini, kita lihat, kita ambil contoh di sini, kita ambil nombor 4, kemudian dia selang ke N, kemudian dia selang ke, seterusnya terdapat 20. Jadi kita dapatkan beza di antara nombor ini. Itu kita ambil 20, tolak dengan 4. Jadi kita akan dapat 16. Dan 16 ini kita bahagi dengan 2 disebabkan dia berlaku selang 2 di sini, kita akan dapat 8. Jadi bermaksud setiap kad selang sebanyak 8, iaitu berlaku pertambahan sebanyak 8. Jadi untuk dapatkan nilai N, kita ambil 4 tambah 8. Kita akan dapat 12. Jadi N adalah 12. Jadi untuk dapatkan nilai M pula, kita ambil negatif 12 tambah dengan 8. Jadi kita akan dapat negatif 4. Jadi M adalah negatif 4. Seterusnya soalan 9B. Nyatakan pola bagi jujukan itu. Jadi pola bagi jujukan itu adalah kita tambah 8 bagi setiap nombor. Jadi di sini kita boleh tulis X tambah dengan 8. Ataupun dalam bentuk perkataan, kita boleh tulis tambah 8 bagi setiap nombor. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan 9A, kita dapat nilai M 1 markah, nilai N 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B, kita nyatakan tambah 8, kita dapat 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah.
Seterusnya kita lihat soalan yang terakhir, iaitu soalan nombor 10 di dalam bahagian A. 10A. Puan Ruby menyimpan RM10,000 dalam akaun simpanannya pada awal tahun 2020 dengan kadar faedah 5% setahun dan pengkompaundan setiap 4 bulan sekali. Hitung jumlah wang simpanannya pada 1 Januari 2022. Kita lihat sini, kata kunci di sini adalah pengkompaundan. Jadi kita akan menggunakan rumus pada bahagian nombor dan operasi, iaitu rumus nombor 8, iaitu rumus nilai matang. Iaitu MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N tutup kurungan kuasa dengan NT. Jadi di sini P itu adalah prinsipal, iaitu jumlah simpanan. Jumlah simpanan adalah 10,000. Digantikan dengan 10,000. Kemudian 1 tambah dengan R. R adalah kadar faedah. Kadar faedah di sini adalah 5% setahun. Jadi 5% kita tukarkan kepada bentuk perpuluhan, kita akan dapat 0.05 per dengan N. N di sini adalah berapa kali ia dikompaun sepanjang tahun. Kalau kita lihat di sini, pengkompaunan setiap 4 bulan sekali. Bermaksud, 4 bulan sekali dalam setahun, kita ada 3 kali pengkompaunan, iaitu N sama dengan 3. Tutup kurungan, kemudian kuasa NT. N di sini 3, kemudian T di sini adalah berapa tahun persimpanan ini. Kita lihat, Puan Ruby menyimpan pada awal tahun 2020 sehingga 1 Januari 2022. Itu bermaksud 2 tahun. Jadi T adalah 2. Kemudian kita akan terus tekan calculator dan kita akan dapat nilainya adalah 11,042.60 sen. Seterusnya soalan 10B. Encik Lim membuat pinjaman peribadi sebanyak RM35,000 dari Bank X dengan kadar faedah 2.5% setahun dan tempoh bayaran balik adalah selama 5 tahun. Hitung jumlah bayaran balik Encik Lim. Soalan ini pula, kita akan terus menggunakan rumus yang telah pun diberi, iaitu rumus pada bahagian nombor dan operasi, rumus nombor 9, iaitu A sama dengan P tambah PRT. Di sini P adalah prinsipal, iaitu jumlah pinjaman sebanyak RM35,000 tambah dengan P, masih lagi yang sama, RM35,000 lagi. Darabkan dengan R, iaitu rate atau kadar, tukar kepada bentuk perpuluhan 0.025, darabkan dengan T, iaitu tempoh bayaran balik, iaitu selama 5 tahun. Kemudian kita terus tekan calculator. Kita akan dapat 39,375. Selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita mengetikkan nilai yang betul di dalam persamaan, kita akan dapat 2 markah. Dan jawapan akhir 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita menggantikan nilai yang betul di dalam persamaan, dalam rumus kita dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk perbincangan kita pada kali ini. Kita jumpa lagi untuk perbincangan bahagian B dan bahagian C pula. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.